أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu di ruang majlis ilmu ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, iaitu himpunan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita meneruskan pembacaan hadis ini, maka apa kata kita mulakan dengan sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, dan kita jadikan dia sebagai budaya dalam pengajian kita, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama berselawat ke atas Nabi, dan inilah amalan yang perlu kita cuba istiqomahkan, ya, berselawat paling tidak pada satu hari 10 kali,
Jadi minta maaf, saya ni bergerak-bergerak pula ya. Jadi itulah. Baiklah. Saya masih lagi berada di Batu Pahat dalam rangka menyampaikan dakwah di sini. Maka pada pagi ini kita mula dengan membaca tajuk yang baru. Membaca tajuk yang baru daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Baiklah, ada orang telefon. Hadis kita pada pagi ini nak cerita tentang keutamaan kita menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Ya. Kita ni tuan-tuan yang dihormati sekalian diajar dalam agama kita ni supaya memperbanyakkan ibadat, terutamanya ibadat solat. Ya, pernah seorang sahabat Nabi lah, mafhum hadisnya cerita, dia ni berkeinginan untuk dalam syurga nanti nak berjiran dengan Nabi. Ya, maka Nabi beritahu dia, alaika bi kathrati sujud, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah. Jadi bila kita dengar hadis ini, kita rasa perlu untuk kita memperbanyakkan solat kita. Selain daripada solat fardu yang Nabi SAW ada bersabda, an ummil mu'minin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Daripada ummil mu'minin, siapa dia? Ummu Habibah. Ummi Habibah ini dia punya kunyah, gelaran. Nama dia yang sebenar ialah Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan tu bapa dia, ya, orang Quraisy yang pada mulanya cukup kuat menentang Islam, tetapi di akhirnya dia masuk Islam juga. Jadi anak dia bernama Ramlah binti Abi Sufyan ataupun digelar dengan Ummu Habibah adalah salah seorang daripada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Sayyidatina Ramlah binti Abi Sufyan telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin, ya, tidak ada seorang muslim yusalli lillahi ta'ala, yang mengerjakanlah ia solat sunat, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin, pada setiap hari, thintai asyarata rak'atan. Berapa? 12 rakaat. Kata Nabi apa dia? Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin thintai asyarata rak'atan tatawwa'an ghaira faridah. Tidak ada seorang muslim yang mengerjakan solat sunnah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Berapa rakaat? 12 rakaat. Apa balasan yang akan dapat? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Gitu. Ya. Ini tawaran Allah kepada kita. Ini tawaran Allah kepada kita. Dikenaki dengan 12 rakaat ini ialah sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni apa dia? Sembahyang sunat yang kita buat sebelum atau selepas solat fardu. Yang orang panggil qabliyah ataupun ba'diyah. Itu sembahyang sunat rawatib. Siapa-siapa yang menjaga istiqamah, konsisten membuat sembahyang sunat rawatib ini 12 rakaat setiap hari lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah,
banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan sediakan untuk dia sebuah rumah dalam syurga. Makna bila rumah dia dah ada dalam syurga tu, geran dah ada, maka tuan rumah dia pastilah akan dibenarkan masuk ke dalamnya. 12 rakaat tu di mana? Di mana 12 rakaat rawatib itu? 2 rakaat sebelum solat fajar. 2 rakaat sebelum solat fajar. Tapi kita bila niat, kita tak baca qabliyah lah. Kita kata solat fajar je. Sebab sembahyang yang tidak ada ba'diyah, kita tak payah sebut qabliyah ataupun ba'diyah. Ya, ada sembahyang yang kita sebut qabliyah ba'diyah tu kalau sebelum dia ada, selepas dia ada solat sunat. Ni mana-mana solat fardu yang sebelum dia ada solat sunat, selepas dia tak ada. Kan lepas subuh kan haram kita sembahyang, maka tak payah kita sebut qabliyah. Kita sekadar sebut usalli sunnatal subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Tak payah sebut qabliyah. Jadi 2 rakaat sebelum kita solat subuh. 2. Mana lagi? 4 rakaat sebelum solat zuhur. Sebelum solat zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelum solat zuhur. 4 rakaat dengan 2 salam lah. Buat 2 rakaat, bagi salam, naik lagi buat 2 rakaat. Usalli sunnata qabla zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, kalau solat zuhur, kita buat usalli faradha zuhri, usalli sunnata qabla zuhri. Usalli sunnata qabla zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Buat 2 rakaat, lepas tu sambung lagi 2 rakaat. Lepas tu sambung lagi 2 rakaat. Kemudian itu dah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, dah 6. Ya. Kemudian dekat mana lagi? Kita boleh buat, ya, 2 rakaat lagi, ya, selepas zuhur. Dah berapa? 6, 8. Ya, sebelum asar tidak termasuk. Sebelum asar tidak termasuk. Kemudian 2 rakaat lagi selepas maghrib. Dah 10. Kemudian 2 rakaat lagi selepas isyak. 12. Ini dia semayang sunat rawatib yang muakkadah. Nabi kata apa? 12 rakaat kamu buat setiap hari. 12 rakaat kamu buat setiap hari, Allah bina rumah untuk kamu dalam syurga. Mana dia? 2 rakaat sebelum solat fajar, sebelum solat subuh. 4 rakaat sebelum solat zuhur. 2 rakaat selepas solat zuhur. Ya. Kemudian 2 rakaat selepas solat maghrib. 2 rakaat selepas solat isyak. Ini semua yang disebut sebagai sunat muakkadah. Habis itu macam mana kalau kita nak buat sebelum asar, sunat sebelum asar? Boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau nak buat sebelum asar 2 rakaat, boleh. Macam mana kalau saya nak buat sebelum maghrib 2 rakaat? Pun boleh juga. Tapi kalau kita boleh jaga yang 12 tadi, itu pun sudah memadai. 12 rakaat yang Nabi sebut, yang dianggap sebagai muakkad di dalam sunat-sunat rawatib. Ya. Kita dengar lagi hadis Nabi SAW yang lain. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i."
Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia telah berkata, aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat selepasnya zuhur. Ini kata Ibnu Umar, riwayat yang lain dia kata apa? Aku buat sebelum zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, dah jadi 4. Ya, wa rakaataini ba'dal jum'ah, dan kalau aku pergi solat Jumaat, aku buat 2 rakaat selepas solat Jumaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya. Ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan, menunjukkan bahawa para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga sembahyang-sembahyang qabliyah dan juga ba'diyah ini, yang kita kenali sebagai sembahyang sunat rawatib. Jadi sembahyang sunat rawatib yang muakkadah 12 tadi, jangan kita pandang mudah. Cuba buat insya-Allah. Kalau letih macam mana pun, kita sembahyang duduk aja. Yang penting kita buat. Menjaga 12 rakaat yang Nabi pesan tadi. Sebab ini tawaran yang diberi oleh Nabi kepada kita. Tawaran untuk kita kata dapat masuk ke syurga Allah. Ya. Dapat masuk ke syurga Allah. Jadi dekat akhirat nanti, di kedua tempat aja, syurga ataupun neraka. Kalau dapat masuk syurga, itulah kejayaan yang besar di akhirat nanti. Jadi sebagai orang mukmin, kita berkira-kira apa saja jalan yang Nabi buka yang boleh membawa kita ke syurga, maka kita ke sana. Tapi jalan nak menuju syurga ni bukan ini saja, banyak lagi. Tapi hari ni kita ambil ini dulu. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Jadi sembahyang sunat rawatib ini, sembahyang sunat rawatib yang 12 rakaat ini memang bagus dijaga. Tapi antara 12 rakaat tu, yang manakah yang paling afdal? Yang mana kita tak boleh tinggalkan lah. Sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah tadi kita dah bilang ada 12. Tapi di kalangan 12 tadi tu, yang manakah yang orang kata yang paling kita kena jaga? Yaitu sembahyang sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini yang paling kita kena jaga. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini Nabi tak pernah tinggal, kata Aisyah. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur tu Nabi tak pernah tinggal. Memang dia jaga betul 4 rakaat sebelum zuhur tu. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Aisyah kata, sepanjang aku hidup dengan Nabi, aku tak pernah tengok Nabi tinggalkan solat ni. Jadi kita ambil saranan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini. Dalam hadis yang lain, wa anha daripada Sayyidatina Aisyah juga, qalat, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atail fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berhati-hati di dalam mengerjakan solat sunat melebihi 2 rakaat fajar. Maknanya Nabi kita ni tak adalah solat yang dia betul-betul jaga, melainkan 2 rakaat sebelum solat subuh tu memang dia jaga betul. Ya, Ustaz, sembahyang rawatib ini bolehkah kita buat kalau kita sedikit lewat dari waktu solat sebenar? Boleh. Boleh. Sembahyang sunat rawatib ini kalau kita dah terlewat pun selagi ada waktu lah. Katakan kita nak solat zuhur,
Ya, tiba-tiba asar masuk pukul 4. Kita sembahyang zuhur pukul 3.30. Masih lagi boleh buat sembahyang. Kecuali kalau kita dah lewat sangat. Waktu yang ada tu cukup untuk kita solat zuhur je. Habis solat zuhur dijangkakan asar akan masuk. Maka ketika tu jangan buat sembahyang sunat qabliyah. Buat sembahyang asar dulu. Dan lepas solat asar kita boleh qada semula sembahyang sunat qabliyah itu. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika dia balik daripada peperangan, dia tak sempat nak solat subuh dan juga sunat qabliyah subuh pada waktu yang ditetapkan. Terlewat Nabi. So Nabi bangun, daripada itu setelah tersedar, matahari pun dah naik, Nabi minta para sahabat pertama sekali qada dulu sembahyang sunat sebelum subuh, lepas tu baru mereka ramai-ramai qada secara berjemaah sembahyang sunat, sembahyang fardu subuh. Maknanya boleh buat walaupun kita dah terlambat. Ya. Daripada Aisyah juga hadis daripada Nabi SAW. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis Nabi, qal rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadis ni kita nak jadi jutawan besar. Apa dia? Raka'atal fajri. 2 rakaat fajar. Ini 2 rakaat sunat sebelum solat subuh itu. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam dunia ni banyak isinya. Ya, ada emas, ada perak, ada tembaga, ada buah-buahan, ada segala jenis kekayaan dalam dunia ini. Segala yang kekayaan yang ada dalam dunia ini, dalam bumi ini, tidak boleh lawan besarnya sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebab tu Nabi kata apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada dalam dunia itu. Nak tunjukkan bahawa keutamaan sembahyang sunat sebelum subuh itu. Ya, itu keutamaannya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita nak jadi jutawan atas dunia mungkin tak sempat, mungkin. Tapi kita masih lagi sempat insya-Allah untuk jadi jutawan di negeri akhirat. Ya. Sekali kita buat sembahyang sunat sebelum subuh tu, kita sudah memiliki kekayaan yang lebih baik daripada kekayaan yang ada di atas dunia ini dan yang juga ada di dalam dunia itu sendiri. Jadi sebab itu kita bangun awal solat subuh. Ya, bila azan kita sembahyang sunat sebelum subuh di rumah. Bila masuk saja waktu, terus sembahyang sunat subuh di rumah. Lepas tu start motor, kita terus pergi ke mana? Kita terus pergi ke masjid untuk sembahyang sunat, untuk sembahyang fardu subuh berjemaah. Suara tak terangnya, tak berapa clear. Tak tahu sebab apa ni. Mungkin saya duduk jauh. Tak jauh pun, saya daripada telefon ni dekat je. Tapi tak tahulah mengapa hari ni dia jadi kurang clear. Ya. Mintalah daripada Allah, semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita ni. Baik. Kita dengar hadis Nabi SAW yang seterusnya. Ya. An Abi Abdillah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Abdullah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah SAW. Annahu ata Rasulullah SAW liyu'zinahu bi salatil ghadah. Fashaghalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu. Hatta asbaha jiddan. Faqama Bilalun fa'adhanahu bis salah. Wa taba'a adhanahu falam yakhruj Rasulullah SAW. Falamma kharaja salla bin nas. Fa'akhbarahu anna Aisyata shaghalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta'a alaih bil khuruj faqala yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu rak'atal fajri faqala ya Rasulullah
innaka asbahta jiddan. Qala law asbahtu akthar mimma asbahtu la raqa'tuhuma wa asantuhuma wa ajmaltuhuma, rawahu Abu Daud. Ya. Kata Sayyidina Bilal, muazin Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah untuk azan solat subuh. Bilal ni dia nak datang untuk azan solat subuh. Kemudian Bilal ditanya sesuatu oleh Aisyah. Sampai pada waktu pagi-pagi benar, Bilal lantas azan untuk solat subuh dan dilanjutkan dengan iqamah. Namun Rasulullah SAW belum juga keluar. Ketika beliau keluar untuk mengimami solat, beliau menceritakan bahawa Aisyah menanyakan sesuatu sampai pada waktu pagi-pagi benar. Dan ada hal lain yang menyebabkan beliau lambat keluar. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan 2 rakaat solat fajar lebih dulu. Ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan sudah berada pada waktu pagi-pagi benar. Beliau bersabda, walaupun waktu lebih pagi lagi, nescaya aku akan tetap mengerjakan 2 rakaat fajar dengan sesempurnanya dan sebaik-baiknya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa pada satu ketika Nabi ini dia memang jadi imam lah di Masjid Nabawi itu. Lepas Bilal azan, Bilal pun semayang lah, semayang sunat qabliyah sebelum subuh tu. Nabi tak keluar-keluar. Mereka tunggu, Nabi tak keluar-keluar. Nabi tak keluar, lama-lama Nabi keluar agak terlambat dah. Jadi sebelum Nabi solat tu, Nabi memberi alasan lah mengapa dia lambat. Dia kata Siti Aisyah tanya dia itu, tanya dia ini. Itu menyebabkan aku ni lambat keluar untuk mengimamkan solat. Tapi kata Rasulullah, sebelum aku keluar tadi, aku dah tunaikan solat sunat fajar. Walaupun aku lambat keluar mengimamkan solat subuh berjemaah ni, tetapi sewaktu aku di rumah tadi, masa Aisyah tanya tadi, aku sempat dulu buat sembahyang sunat 2 rakaat fajar. Sebab itu 2 solat sunat yang Nabi takkan tinggal walaupun sesibuk mana pun. Jadi menunjukkan dalam hadis ini bagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sibuk macam mana pun dia tetap jaga 2 rakaat. Bahkan kalau dia tertinggal, contohnya yang berlaku suatu dia balik daripada peperangan Khaybar, tertidur dia dalam perjalanan pulang ke Madinah karena keletihan, Nabi tetap qada 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu. Itu dia keutamaan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ya. Jadi saya rasa agak terang dah yang saya cuba nak jelaskan. Ya. Cuma tinggal untuk mengamalkannya saja. Ya. Tinggal nak amal saja. Tahu dah. Tinggal nak amal saja dan nak sampaikan kepada kawan-kawan kita yang tidak ada dalam majlis kita ini. Mudah-mudahan kita semua beramal dan menyampaikan. Nanti insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada kita. Ya. Jadi dengan kita memperbanyakkan sembahyang, maka banyaklah sujud kita kepada Allah. Maka bila banyak sujud kita kepada Allah, ini janji Rasulullah, kita akan dapat bersama berjiran dengan dia dalam syurga nanti. Ya. Jadi aktiviti kita atas dunia ni pastikan aktiviti yang boleh melayakkan kita masuk syurga. Sebab orang yang beriman itu, orang yang bertakwa ialah orang yang dalam fikirannya memikirkan kebahagiaan dia di hari akhirat. Itu yang dia fikirkan. Walaupun kakinya masih lagi di dunia, tetapi pikiran dia, perancangan dia ialah bagaimana dia nak bahagia di hari akhirat. Jadi hadis-hadis seperti ini yang menceritakan bagaimana antara jalan yang boleh membahagiakan di hari akhirat ialah memperbanyakkan solat. Antara solat yang diperbanyakkan ialah sembahyang sunat rawatib. Sehingga Allah, Rasul menjanjikan kalau kita jaga sembahyang sunat rawatib, ya, maka pada ketika itu Allah akan bina rumah kita dalam syurga. Tapi berapa rakaat? 12 rakaat sembahyang sunat rawatib. 12 rakaat itu daripada mana? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jaga yang ini aja, InsyaAllah.
rumah kita siap. Allah Ta'ala bina dalam syurga. Cuma tunggu kita nak masuk aja. Tunggu nak masuk aja. Jadi itulah pemurahnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita, ya, diberinya kepada kita jalan bagaimana untuk mendapatkan syurga dia yang dia cipta untuk didiami orang-orang yang beriman, insya-Allah, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dari saya yang jauh di Batu Pahat ni. Insya-Allah hari Ahad ni kalau diizin Allah akan pulanglah ke Selangor, ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan selamat menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan bahagia di samping keluarga, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.